Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak pelajar yang Ustaz kasihi sekalian, moga-moga kita yang sedang berada di fasal ketiga PKP ini diberikan kekuatan, kesihatan, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dan terus kekal sihat dan juga kekal bersemangat walaupun berada dalam tempoh PKP yang ketiga ini. Pada kesempatan ini Ustaz nak berkongsi dengan anak-anak pelajar khususnya berkaitan dengan kita nak sambung pelajaran kita bagi bahagian hadis yang mana Ustaz difahamkan anda dah belajar hadis yang pertama untuk tingkatan 5 ini, iaitu hadis bagi pelajaran yang ketujuh sebelum ini yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ibarat seorang perantau. Hadis yang pertama, pelajar yang ketujuh untuk tingkatan 5. Dan kita nak sambung dengan Ustaz hadis yang kedua, pelajaran yang ke-8, iaitu orang beriman kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tajuk ini adalah tajuk yang sangat tepat untuk kita memahami dan juga mengerti bahawa antara kelebihan orang yang beriman, keistimewaan orang yang beriman ialah mereka merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ini yang pertama beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka layak untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala apabila mereka mengamalkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang beriman ini orang yang rapat dan juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana dekat dan rapat, maka orang itu adalah kekasih yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berikan satu kedudukan yang tinggi kepada orang yang beriman kepada Allah dan juga mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala minta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beritahu kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kamu sayangkan Allah, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu mengikuti aku, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya orang tadi akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu secara mukaddimahnya. Baik, kita masuk kepada hadis yang kita nak kongsikan pada kali ini, iaitu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang membicarakan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin gambarkan orang yang beriman, orang mukmin dan juga orang mukminah ini, mereka adalah kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya, jom baca dengan ustaz. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qala man 'ada li waliya faqad adhantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adhani la'u'idhannahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maksud hadis ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman. Maknanya hadis ini adalah hadis kudusi. Sesiapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang ke atasnya. Na'udzubillah. Tiada amalan untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai selain daripada amalan yang aku fardukan. Hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sentiasa melakukan amalan sunat, yakni di samping amalan-amalan wajib, aku lebih mengasihinya. Apabila aku mengasihinya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya yang digunakan untuk memegang dan kaki yang digunakan untuk berjalan, semuanya berdasarkan keredaan dan kawalanku. Jika dia meminta kepadaku, aku akan memperkenankannya. Dan jika dia memohon perlindungan, aku akan melindunginya. Subhanallah. Hadis yang cukup indah, hadis yang cukup istimewa, yang kita kena faham anak-anak pelajar. Yang mana hadis ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan permusuhan dengan orang yang beriman dan juga orang yang bertakwa. Kenapa Allah haramkan kita bermusuhan, bergaduh, cari pasal dengan orang beriman dan dengan orang bertakwa? Kerana mereka adalah kekasih Allah. Jadi untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kita mesti taat segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang Allah fardukan, apa sahaja yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat. Kita laksanakan seboleh yang mungkin, sebaik yang mungkin. Dan dalam masa yang sama, nak menjadi kekasih Allah ialah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat, amalan-amalan nawafil. Maka hadis tadi menyebutkan bahawa apabila seseorang itu dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat antaranya kelebihan. Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada dia untuk melakukan kebaikan. Maknanya apa yang dia buat berpandukan kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak pelajar yang Ustaz kasihi sekalian, seterusnya kita nak tengok dalam hadis tadi sebut wali. Siapa wali? Wali Songo? Wali 7? Wali Bukit atau wali apa? Sebenarnya wali di sini bermaksud orang yang biasa,
tetapi dia beriman. Orang biasa, ia beriman, bertakwa dan beristiqamah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah secara zahir dan batin. Ustaz ulang. Yang dimaksudkan dengan wali dalam hadis ini yang kita kena faham, yang mana wali ini adalah orang yang mendapat perlindungan, mendapat keistimewaan, mendapat title kekasih kepada Allah. Maksudnya ialah manusia biasa yang beriman, bertakwa, beristiqamah, buat apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan, dan masa yang sama meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjauhkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegah, sama ada zahir ataupun batin. Itu maksud wali Allah yang kita kena faham. Jadi oleh yang demikian, anak-anak pelajar sekalian, soalan Ustaz, susah tak nak jadi wali Allah? Kalau ikut definisi tadi, istilah tadi, pengertian tadi, seorang manusia biasa yang beriman, bertakwa, beristiqamah. 3. Beriman, bertakwa, beristiqamah. Maknanya terus menerus melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zahir dan juga batin, secara berterusan mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia layak memegang title sebagai wali Allah, dan dia telah diiktiraf sebagai kekasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tengok ramai para sahabat, mereka ini adalah termasuk dalam wali-wali Allah, kerana mereka orang yang beriman, bertakwa, beristiqamah melakukan apa sahaja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan kepada mereka, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah wali Allah. Begitu juga dengan ulama-ulama di kalangan salafus salih, seperti Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Syafi'i kita sendiri, Al-Imam Imam 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga seorang yang cukup terkenal, namanya Uwais Al-Qarni, juga termasuk dalam orang yang mendapat title sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala beri ancaman kepada orang-orang yang mengingkari sunnah dan juga risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri ancaman akan perang. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan perang orang yang memusuhi wali Allah. Dan wali yang paling tinggi dekat sini, paling tinggi, kalau kita sebut tadi, antara Ustaz sebut tadi, sahabat adalah wali, merupakan wali Allah. Siapa atas sahabat? Tak lain dan tak bukan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengingkari ajaran yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini adalah orang yang telah mengisytiharkan penentangan dia walaupun tidak secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah. Jadi siapa yang memerangi Nabi, tak ikut Nabi, yang bertentangan dengan apa yang Nabi bawa, maka dia telah berlawanan dengan apa yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ini, orang yang, kalau ikut hadis tadi, orang ini orang yang mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Maka kata Allah tadi apa? Kata Nabi tadi, firman Allah, Allah berfirman, sesungguhnya sesiapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang ke atas dia.
Ini satu ancaman terhadap orang yang mengingkari risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap mukmin dia wajib menghindari perbuatan yang dikira bertentangan dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, dia kena berusaha untuk melaksanakan segala perintah Allah dan juga apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Nabi akhir zaman ini, dengan taat dan juga dengan penuh disebut sebagai dengan penuh ketaatan. Baik, seterusnya orang yang melaksanakan tanggungjawab mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita sama-sama bacakan tadi, Allah menegaskan bahawa dalam hadis kursi tadi, Allah menegaskan bahawa tiada amalan untuk mendekatkan diri kepadanya yang lebih disukai, dikasihi daripada amalan fardu. Maknanya anak-anak pelajar, yang pertama sekali kita nak mendapat title kekasih Allah, nak menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali kita kena jaga amalan fardu. Contoh, sembahyang 5 waktu. Bermula daripada bangun daripada tidur, melaksanakan solat subuh, kemudian tengah harinya solat zuhur, petangnya asar, permulaan malamnya maghrib, sebelum berakhirnya malam, sebelum kita tidur lah, mana melaksanakan perintah Allah, iaitu solat Isya. Dan cara terbaik nak melaksanakan perintah Allah yang fardu yang telah diwajibkan kepada kita ini ialah dengan cara yang terbaik. Bagi kita sebagai seorang lelaki, maka cara yang terbaik melaksanakan ialah di masjid, di surau-surau secara berjamaah. Malangnya dalam tempoh PKP sekarang ini, kita terhalang untuk berada di masjid. Kita boleh meneruskan di mana? Di rumah masing-masing, dengan ayah, dengan ibu, dengan adik-beradik, janji secara berjamaah. Dan sepatutnya pada masa PKP sekarang inilah kita laksanakan salat ini secara berjamaah bersama dengan keluarga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu kita tak boleh pergi bukan kerana kita tak nak pergi, tapi kerana ada larangan-larangan tertentu yang juga halangan ini ataupun mani' ini adalah disebabkan apa? Disebabkan COVID-19 sekarang ini. Maka kita diminta untuk melaksanakan di rumah. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah, kalau sebelum ini kita ahli masjid, kalau sebelum ini kita ahli surau, percayalah, dalam satu riwayat Nabi SAW menegaskan bahawa orang yang terhalang daripada melakukan kebaikan seperti mana yang dilakukan sebelum daripada dia mendapat musibah, mendapat halangan, maka orang ini masih dikira melakukan kebaikan. Jadi kalau kita sebelum ini merupakan ahli masjid, kalau kita sebelum ini merupakan ahli surau yang sentiasa berjamaah, jaga amalan kita di surau, amalan kita di masjid, anak-anak pelajar, dalam tempoh PKP sekarang ini kita terhalang pergi masjid, insya-Allah walaupun kita berjamaah di rumah bersama dengan keluarga kita, pahalanya tetap seperti mana pahala kita melakukan amalan berjamaah tadi di masjid ataupun di surau. Ini merupakan satu keistimewaan kepada orang yang melakukan amalan-amalan fardu sebelum daripada ini. Jadi yang pertama, kita nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat makna kasih sayang Allah. Nak jadi wali Allah, kena dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah bermaksud dapat kasih sayang daripada Allah. Maka kita orang yang disebut sebagai kekasih pada Allah Subhanahu wa taala, kita kena jaga amalan fardu. Yang kedua, kita kena banyak lakukan amalan-amalan sunnah.
Beza dua orang. Seorang jaga amalan fardu dia, dia tak tinggal amalan fardu dia, dan seorang lagi jaga amalan fardu dia, dia tak tinggal amalan fardu dia, tetapi dia tambah satu lagi, ada nilai tambah dia, iaitu dia melakukan amalan sunat. Subhanallah, kalau kita tengok amalan fardu ni amalan yang wajib, nak tak nak, tidak ada pilihan, kita kena buat. Tak ada pilihan, la khiyar, tak ada pilihan, no choice, tak ada pilihan, kita mesti buat. Subhanallah. Apabila kita bercakap tentang amalan sunat, subhanallah, sunat bermaksud ada pilihan, kita buat ataupun kita tak buat. Kalau kita buat dapat pahala, dapat ganjaran. Kalau kita tak buat, kita tak dapat dosa. Jadi orang yang hebat ialah orang yang mengambil pilihan untuk buat. Kenapa? Kerana dia tahu dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu posisi dia adalah posisi hamba. Apabila dia hamba, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, walaupun ianya adalah pilihan, maka dia buat. Maka apabila dia buat, layaklah dia untuk mendapat title sebagai wali, sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok kan, anak pelajar kan, satu lagi yang kita boleh faham, bila sebut rahmat, kasih sayang Allah, bila sebut Allah mengasihi, satu lagi yang kita kena faham ialah apabila Allah kasih, Allah rahmat, Allah redha orang itu. Subhanallah. Apabila Allah Ta'ala redha, mana lagi tempatnya anak pelajar? Mana tempat? Kemana tempat dan kemana kemana tempat orang yang apabila diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tak lain dan tak bukan kemana? Cuba jawab. Orang yang Allah redha, Allah kasih, mana letak? Nak letak kat mana? Mestilah letaknya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini nak beritahu kita bahawa kita kena jadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Syaratnya mesti buat seperti mana yang telah dibuat dan ditunjukkan panduannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh anak-anak pelajar ya? Baik, seterusnya kita nak tengok ciri-ciri orang yang saleh. Sebab apa? Sebab orang yang saleh ini ialah orang yang mendapat title sebagai wali Allah. Tidak mungkin orang ini orang saleh tiba-tiba dia tak dapat title wali Allah. Tak mungkin. Mungkin nama dia Muhammad Saleh, mungkin nama dia Ahmad Saleh, tetapi dia sebenarnya orang yang taleh. Maksud taleh, lawan kepada saleh. Taleh bermaksud lawan kepada saleh. Saleh ialah orang yang melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah larang. Orang saleh. Taleh pula. Taleh pula macam itulah. Sebab tu saya tak setuju. Ustaz saya pun dulu sebut. Dulu ustaz saya pernah sebutlah. Tak betul kita panggil orang putih tu Mak Saleh. Panggil Mak Saleh. Sebenarnya bukan Mak Saleh, Mak Taleh. Yang betulnya Mak Taleh. Sebab dia tidak beriman. Tapi kalau Mak Saleh tu dia beriman, Mak Saleh tu Islam, okeylah kita panggil Mak Saleh. Allah alam. Baik, kita nak tengok sekarang ciri-ciri orang saleh. Ciri-ciri secara detailnya, siapa sebenarnya orang yang layak mendapat gelaran
sebagai orang saleh yang sebenar-benarnya, yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri dia. Yang pertama ialah orang yang berilmu. Orang yang berilmu, pengetahuan yang tinggi, dan juga dia dapat memantapkan hubungan dia dengan Allah dan juga sesama makhluk. Maknanya ilmu apa ni anak-anak pelajar? Ilmu agama yang penting sekali. Ilmu fardu ain. Kemudian ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain. Seperti mana disebut di dalam satu ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Orang yang beriman di kalangan kamu Allah angkat. Angkat darjat dia. Allah angkat, dimuliakan maknanya. Walladhina utul ilma darajat. Dan juga orang yang setelah dia beriman, dia berilmu. Maknanya ilmu yang diasaskan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan darajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan lagi maqam dia dan juga darjat dia. Jadi ilmu di sini nak menjadi orang yang saleh ialah mesti orang yang berilmu. Sebab itu semua kita tahu, anak-anak pelajar pun tahu, antara ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berkenaan dengan ilmu, iaitu Iqra, baca. Baca. Maknanya berilmu. Yang kedua, ciri orang yang saleh ialah barulah beramal. Orang yang menjelmakan ilmu dalam bentuk penghayatan serta amalan secara ikhlas dan istiqamah dapat mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah. Dia dah beriman dan dia berilmu, kemudian dia beramal dengan apa yang dia tahu. Tahu saja tanpa beramal tak cukup, tak sempurna. Jadi yang pertama tadi berilmu, selepas berilmu kena beramal, baru jadi. Sebab pepatah Arab sebut, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal ibarat seperti pokok yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amal kasayyarati bila steering. Itu Ustaz tambahlah. Ilmu yang tidak diamalkan, yang tidak ilmu tanpa amal ibarat as-sayyarah, kereta bila steering. Tak ada steering, maka tak boleh bergerak. Bergerak pun nanti masuk longkang, masuk parit, langgar sana langgar sini. Jadi mesti ada amal. Yang ketiga, berakhlak. Berakhlak. Anak-anak pelajar, orang yang saleh ini selain daripada dia berilmu, kemudian dia beramal, yang ketiga dia mesti berakhlak. Amal dia itu mesti berakhlak. Orang yang memiliki ketinggian aspek kerohanian dalam diri dia dapat membentuk peribadi yang memiliki sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang baik. Sebab apa? Sebab dia faham, dia reti, dia tahu dengan ilmu dia, dan dia amalkan seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajar, telah tunjukkan panduannya. Begitu juga seperti mana yang telah diikuti, telah dilakukan, ditunjukkan contoh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga para tabi'in, para ulama yang telah menunjukkan akhlak yang baik. Kenapa? Kerana penting akhlak ini, kerana Nabi SAW sebut dalam satu riwayat, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ni diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima, antara tujuan aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ialah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Anak-anak pelajar sekalian, kalau kita orang yang berilmu, kita pandai,
Lepas tu kita beramal dengan apa yang kita belajar, tetapi kita tak ada akhlak, maka Islam tak nak macam ini. Maka dia mencacatkan kita sebagai seorang yang saleh. Jadi orang yang saleh, yang pertama apa tadi? Berilmu. Yang kedua beramal. Yang ketiga berakhlak. Barulah sempurna 3 ciri kita sebagai seorang yang layak untuk digelar sebagai orang saleh. Perempuan salihah. Jangan nama je saleh, nama je Siti Salihah, tapi tak tak saleh. Na'udzubillah. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita ini, kita ada hubungan kita dengan Allah, ada hubungan kita dengan masyarakat. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Sebab itulah akhlak ini sangat-sangat dituntut dalam Islam untuk menjadikan kita sebagai seorang yang saleh, sebagai seorang mukmin yang saleh. Maka kita kena jaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Dan hubungan kita dengan Allah, akhlak kita dengan Allah, dan juga akhlak kita dengan masyarakat, dengan orang di sekeliling kita, dengan keluarga kita, dengan rakan kita, sahabat kita, kawan kita, kalau di sekolah dengan cikgunya, dengan staf di sekolah, dengan kerani di sekolah, dengan pembantu mak-mak dan sebagainya lah, dengan makcik di kantin, dengan abang akak pakcik di kantin dan sebagainya, di koperasi dan sebagainya. Kita kena jaga kita sebagai seorang yang berilmu, beramal dan berakhlak. Barulah kita jadi seorang saleh yang dikehendaki oleh agama kita, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Yang disebut sebagai apa, anak-anak pelajar? Akhlak mahmudah, iaitu akhlak yang terpuji. Nabi pun namanya Muhammad, yang terpuji. Sebab itu anak-anak pelajar kena ingat, ketiga-tiga ciri ini adalah saling lengkap melengkapi. Yang pertama tadi Ustaz ulang, berilmu. Kedua, beramal. Dan ketiga, berakhlak. Ketiga-tiga ini adalah saling melengkapi untuk menjelmakan kita sebagai seorang yang saleh, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya anak-anak pelajar, amalan-amalan sunat yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyaklah, banyak sangat. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita berada dalam tempoh PKP fasa yang ketiga ini, dah sebulan lebih dah. Kita berada di rumah. Sepatutnya kita banyak benda-benda amalan sunat yang mungkin sebelum ini kita terlepas pandang, yang sebelum ini mungkin kekangan ketika mana kita berada di sekolah kita nak buat secara khususnya, tetapi apabila kita berada di rumah, alhamdulillah kita banyak masa, masa kita ada ruang yang begitu luas untuk kita laksanakan amalan-amalan sunat. Antaranya sembahyang sunat duha, sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Ini kena jaga anak-anak sekalian. Subhanallah, dalam satu hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang dapat menjaga 12 solat tatawwu', solat sunat, tak termasuk solat fardu, 12 rakaat setiap hari, Allah akan bina satu mahligai dalam syurga. Jadi kalau kita tengok sembahyang sunat rawatib, yang kita kena buat, bukan sekadar tahu, tadilah beramal, bukan sekadar berilmu, tetapi nak beramal, kita kena buat, kena jaga. Sunat sebelum qabliyah, sebelum fajar, sebelum subuh. Sebelum subuh ni adalah, kalau nak disifatkan, ulama sifatkan penghulu kepada sembahyang sunat rawatib. Kenapa? Kerana khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi dalam dunia. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, lepas tu 2 rakaat sebelum selepas subuh tak ada, 2 rakaat sebelum subuh, sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar,
2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas. Dah lebih dah. Dah lebih dah. Itu ustaz ambil semua sekali. Tolak yang asal selepasnya tak ada, subuh selepasnya tak ada. Yang lain semua. Bainal azan wal iqamah ada sembahyang sunat. Walaupun perbincangan untuk sembahyang sunat qabliyah ba'diyah secara rawatib secara muakkad itu panjanglah cerita dia, tapi kalau kita ambil asasnya saja dah cukup dah. 12 rakaat satu hari kalau boleh jaga 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sembahyang zuhur kita sembahyang sunat duha pula 2 rakaat. Ambil basic aja 2 rakaat. Jadi dah 4. Sebelum zuhur 2. Sekarang musim KPKP. Kalau boleh jadi sebelum ni di sekolah, anda qailulah, lepas tu mungkin bangun dah tergesa-gesa orang dah iqamah, dah tak sempat. Sekarang memang confirm sempat. Azan di rumah, lepas tu sembahyang sunat qabliyah, kemudian diikuti dengan sunat sembahyang zuhur, kemudian ba'diyah. Jadi okey, saya kira semula 2 rakaat sebelum subuh, duha, sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2. Sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2 ni confirm ini adalah muakkad. Dah berapa dah? 8. 2 lagi sebelum asar. 2. 10. Lagi 2. Sama ada sebelum maghrib 2, selepas maghrib 2, sebelum isyak 2, selepas isyak 2. Ustaz sebut tadi kerana kita berada pada tempoh fasa PKP ini, kita banyak ruang dan masa. Dah lebih dah. Itu tak termasuk lagi kita nak sembahyang sunat duha. Anak-anak pelajar, anak-anak kena banyak buat sembahyang sunat. Bukan sunat duha, sunat hajat. Sunat hajat. Sunat duha okey yang siangnya, sunat hajat. Sunat hajat buatlah anak-anak. Kerana bukan untuk ambil SPM sahaja, tetapi untuk dalam kehidupan kita. Kerana kita sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz nak kongsikan pengalaman ustaz. Bagaimana ustaz ada sahaja apa-apa hajat, ada apa sahaja masalah daripada zaman ustaz belajar sekolah menengah dahulu sehinggalah sekarang ustaz tak akan tinggal sembahyang hajat. Begitu juga ustaz kongsikan dengan anak-anak ustaz. Buat sembahyang sunat hajat. Ini kita boleh buat amalan sunat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruhnya puasa sunat, Isnin Khamis, puasa 3 hari dalam sebulan, hari-hari putih dan sebagainya. Baca Quran, berzikir, berselawat, Allahu Akbar, istighfar, termasuk dalam berzikir tadi. Banyakkan. Dan juga antara amalan sunat yang kadang-kadang kita terlepas pandang ialah kita kena banyakkan berdoa. Lebih-lebih lagi dalam tempoh sekarang ini, banyakkan berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan semula kehidupan kita seperti mana sebelum ini, tidak berada dalam keadaan yang terkongkong sekarang ini, supaya Allah Ta'ala angkat balik bala ini, ujian yang begitu berat ini untuk kita dan juga untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia, agar kita dapat kembali semula melaksanakan rutin harian kita, untuk melaksanakan kehidupan kita seperti mana sebelum ini, dan juga memberi ruang kepada kita untuk kembali semula ke rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi anak-anak pelajar, itu antara amalan-amalan sunat yang boleh kita lakukan. Semua amalan-amalan ini, Ustaz nak tegahkan lagi sekali, kalau ikut pada hadis tadi, dia tidak boleh mengatasi amalan fardu. Kerana amalan fardu adalah amalan yang afdal daripada amalan sunat. Tapi kita buat amalan sunat yang Ustaz sebutkan tadi sebagai pilihan untuk kita, untuk apa? Untuk kita naikkan nilai tambah. Kita untuk mendapat title sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi amalan sunat ini yang dikenali sebagai amalan tatawwu' ataupun amalan nawafil ini adalah amalan-amalan untuk menaikkan kita lagi, untuk kita rapat dan juga kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila kita rapat dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya anak-anak pelajar sekalian, kelebihan orang yang melakukan ibadat-ibadat nawafil, ibadat-ibadat sunat ini. Yang pertama, Allah dan Rasulnya sayang, Allah berkati kehidupan dia, Allah pelihara segala anggota dia daripada melakukan permaksiat. Sebab dia buat amalan banyak, buat amalan sunat. Dia sembahyang sunat banyak, dia puasa sunat banyak.
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga dia, akan kontrol, akan kawal dia. Seperti mana dalam hadis yang kita bacakan tadi. Ini kelebihan orang yang buat amalan sunat, orang yang melakukan amalan-amalan yang sunat. Dan Allah Ta'ala akan makbulkan doa dia. Allah akan lindungi dia daripada keburukan, daripada kejahatan. Allah beri ganjaran pahala yang besar, dan Allah akan beri syurga pada dia. Dan dia akan, yang pentingnya anak-anak pelajar, kalau kita banyak buat amalan sunat, kita akan dapat mengecapi, akan dapat rasa nikmat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antara yang penting. Sebab apa? Sebab kita dah dapat rahmat, kasih sayang, dah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi beberapa hari kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang disebut oleh kebanyakan ulama sebagai musim al-ibadah, sebagai musim ibadah. Maka marilah kita bersedia untuk buat perancangan, buat jadual yang terbaik. Lebih-lebih lagi kita bersama dengan keluarga ini untuk kita manfaatkan seboleh yang mungkin untuk Ramadan kali ini, untuk kita buat yang terbaik. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah, akhir sekali sebelum kita berakhir, Ustaz nak kongsikan antara pengajaran hadis yang kita bacakan pada kali ini. Yang pertama, orang mukmin wajib melaksanakan segala perkara yang difardukan ke atasnya dengan penuh ketaatan. Kita kena buat apa yang Allah fardukan, apa yang Allah wajibkan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat semaksimum mungkin, sebaik mungkin. Sebaik yang mungkin kita buat. Itu yang Allah fardukan. Yang kedua, kekasih Allah ialah orang mukmin yang melakukan banyak ibadat nawafil. Jadi kalau sekadar buat amalan sunat, itu biasa-biasa. Itu melepaskan kefarduan, kewajipan. Tapi dia banyakkan amalan sunat, maka dia adalah orang yang telah mendapat title sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang dekat, orang yang hampir kepada Allah ialah orang mukmin yang tiga tadi. Mukmin yang saleh. Apa dia? Berilmu, beramal dan berakhlak mulia. Maka dialah orang yang hampir dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita ambil 4 seperti mana dalam buku teks. Yang keempatnya, hadis tadi memberikan pengajaran kepada kita bahawa Allah memperkenankan doa orang yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apabila kita melaksanakan apa yang Allah wajibkan pada kita dan kita memperbanyakkan amalan sunat, maka kita menjadi orang yang hampir dengan Allah. Maka di kala itu, di saat itu, kita diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini penting sangat anak-anak. Wahai anak-anak ustaz yang dikasihi, perbanyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi di waktu dan di saat kita diuji dan juga kita diuji dengan COVID-19 ini. Kita tak boleh keluar rumah secara bebas dan sebagainya. Kita terasa kesempitan itu. Maka di kala itu, di saat itu, marilah kita sama-sama memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan perlindungan yang terbaik kepada kita, memberikan kesihatan kepada kita, memberikan kekuatan pada kita untuk terus kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam masa yang sama kita diberikan kelapangan, kemudahan untuk kita terus belajar dan insya-Allah ujian dan juga peperiksaan yang akan kita hadapi selepas ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala permudahkan hendaknya, insya-Allah. Anak-anak pelajar, Ustaz rasa sekadar itu apa yang Ustaz boleh kongsikan pada kali ini untuk tajuk pelajaran yang ke-8, hadis yang kedua,
orang beriman kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah selepas ini ustaz minta anak-anak pelajar buat latihan insya-Allah. Latihannya seperti mana yang kita sedia maklum, oleh kerana kita sekarang tak masuk kelas secara online, insya-Allah selepas ini ustaz akan minta untuk anak-anak pelajar buat latihan. Anak-anak pelajar boleh rujuk kepada buku teks penilaian muka surat 67, ada 5 dekat sana latihannya, yang itu ustaz minta anak-anak pelajar buat dalam buku. Kalau tak buat balik buku, buat dekat kertas. Nanti bila sampai sekolah nanti, bila sekolah buka nanti, salin semula ataupun tampal dalam buku latihan masing-masing. Dan soalan-soalan lain yang berkaitan dengan tajuk ini, insya-Allah ustaz akan kongsikan selepas ini. Mungkin dalam bentuk quizzes ataupun tengoklah dalam bentuk yang boleh kita manfaatkan bersama. Anak-anak pelajar, ustaz doakan anak pelajar berada di rumah masing-masing dalam keadaan yang selamat, sihat dan terus diberikan kekuatan. Juga doakan ustaz yang berada di kampung ini agar dapat diberikan kekuatan, kesihatan bersama dengan keluarga, dan insya-Allah sampai masanya nanti kita akan sama-sama dapat bersua kembali di sekolah, insya-Allah, untuk kita teruskan perjuangan kita bagi menghadapi peperiksaan SPM, dan juga yang paling penting ialah untuk meneruskan perjuangan kita untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.